Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, yang pertamanya, siapa yang baru masuk, mohon tulis nama tulis nama. Okey, tulis nama untuk kehadiran pada hari ini. Okey, yang kedua berkenaan dengan tajuk kita hari ini, masuk tajuk kinematik gerakan linear. Okey, kenapa masuk kinematik gerakan linear? Sebab di dalamnya terkandung pembezaan. Okey, pembezaan dan di dalam pun terkandung pengameran. Terkandung belaka. Beza pun ada, kamer pun ada. Okey, pembezaan dengan pengameran. So, kinematik gerakan linear. Okey, apa maksud kinematik? Benda hak bergerak. Ni maknanya benda bergerak. Okey, benda bergerak. Okey, bergerak. Okey, benda ni bergerak. Contohnya zarah bergerak. Kereta bergerak. Partikel bergerak. Okey, contoh. Okey, gerakan linear. Gerakan linear adalah pada satu garisan mengufuk. Biasanya lah. Setakat ni soalan ni tak ada lagi soalan dalam periksa lah. Tapi soalan dalam apa panggil? Dalam buku rujukan pernah cikgu jumpa. Gerakan linear kau, tapi dia ke atas. Dia ke atas. Tak ada ke atas. Okey, tak ada kat atas. Biasanya soalan ni horizontal. Setakat ni lah dalam SPS, setakat ni horizontal. Horizontal maknanya mengufuk. Mengufuk. Okey, bukannya menegak. Okey, ataupun bukannya mencacar, dia mengufuk. Okey, lepas tu untuk pengetahuan awak, soalan ni dia akan keluar dalam periksa. Bila cikgu tengok dalam grup. Okey, dia soalan pilihan. Okey, soalan pilihan cikgu nampak dah. Nombor indeks. Okey, nombor indeks penyelesaian segitiga, kinematik gerakan linear dengan linear programming. Maknanya 4 soalan pilih 2. Kita standby kinematik gerakan linear. Sebab apa kinematik gerakan linear ni? Kinematik gerakan linear ni cikgu boleh rasa dia boleh masuk di soalan lain lah, di bahagian lain. Di bahagian lain Okey. So, kalau ikut format sebelum ni di bahagian C, mungkin boleh masuk di bahagian B. So, cikgu tekan juga kinematik gerakan linear. Okey, sebab dia boleh uji pembezaan dengan pengameran. Okey, kita tengok. Siapa ada buku teks, muka surat 250. Okey, buku teks 250, buku nilam. Buku nilam tidak ada bersama dengan cikgu, kena tengok dalam laptop. Okay, awak tengok sendiri buku nilam muka surat apa. Buku nilam tu wajib buat lah. Okay, wajib buat. Jangan tinggal kosong. Sekarang ni cikgu tengah buat soalan ni. Mari yang buat photostat. Okay, mari yang buat photostat. Okay. Belum ni cikgu photostat, cikgu lupa nak photostat untuk diri sendiri. Okay, ada yang kopi asal tu. Tapi malah takut ada orang nak guna nanti. Okay, cikgu photostat. Okay, sebab apa cikgu photostat? Sebab semalam, okay, cikgu dapat permintaan daripada mock parent lah. Anak dia baru dekat tingkat 3. Okay, tapi sekolah, cikgu tak pasti sekolah mana. Okay, belah-belah Kuala Neru lah. Okay, dia kata anak saya nak belajar AdMath. Sebab dia, mock dia punya dia nak belajar AdMath. So, tingkat 3 dah belajar AdMath. Bab 1 dengan bab 2 dah sekarang. Okay, so cikgu pun dah tahu nak beri dia modul ke dia. Kan cikgu nak suruh beli buku lah. So, cikgu betul state ni, yang mana hak dekat tempat saja cikgu beri ke dia. Okay, tapi kelas secara online lah. Maknanya pelajar dekat 3 sekarang ni, dia tak berfikir dah PT3 lah. Nak fikir subjek dekat tempat. Bagus kot mock dia. Mock dia punya pemikiran. Okay, mock dia punya pemikiran. Okay, so macam biasalah online, cikgu pun suruh cari 3 orang. Bila 3 orang, cikgu on je kelas. Okay. Tu je. Okay, so hari ni kita tengok apa maksud sesarang hal laju dan pencutan sebagai fungsi masa. Okay. Yang ini cikgu rasa kelas awak ambil fizik tak? Ambil tu. Ambil. Alhamdulillah.
Okey, sesarang, bahasa matematik sesarang. Okey, bahasa fizik adalah apa? Displacement. Displacement. Awak kena ingat, sesarang ni dia balah dengan jarak. Jarak. Jarak lawan dengan sesarang. Awak jangan ingat benda yang sama. Sesarang ni benda yang berbeza. Tapi soalan boleh tanya jarak. Nyatakan jarak. Kau tu soalan yang paling senang lah. Kalau soalan paling susah sikit, nyatakan sesarang. Sesarang. Okey, ingat jarak dengan sesarang. Bezanya adalah kuantiti skala dengan kuantiti apa? Vektor. Yang ini awak boleh kaji balik dalam fizik. Penanya yaitu fizik je. Yang keduanya hal laju. Hal laju simbol yang kita guna adalah V. Dia sama dengan fizik. Okey. Pecutan. Pecutan adalah A. Sebagai fungsi masa. Apa maksud sebagai fungsi masa? Bermaksud setiap ni dia ada T. Contoh. V sama dengan AT tambah B. Okey, so V lah. Cikgu buat S S displacement. Maknanya sesarang tu. S. Okey, contoh V. V adalah bersamaan dengan AT kuasa 2 tambah apa? Tambah BT. Okey, tambah dengan C. Okey, A pula. A bersamaan dengan AT kuasa 3. Oh, sama dah soalan periksa. Dah, nipu je. Okey, tambah CT tambah D. Ada S, ada V, ada A. Okey, ni dia punya equation dia. Contoh. Sebab apa cikgu tunjuk contoh ni? Sebab cikgu nak tahu fungsi masa. Ni T. T kat sini adalah masa. Masa biasanya dalam periksa dia dua. Yang pertama dalam saat. Saat. Yang keduanya adalah dalam minit. Dan yang ketiga ni jangan-jangan tubik Tubik dalam ulang kaji, tapi tak pernah lagi tubik dalam apa? Dalam peperiksaan, iaitu apa? Jam. Yang pernah keluar dalam peperiksaan trial, cikgu lupa dah. Trial tu dia tanya apa? Kilometer per jam. Tu je lah cikgu pernah jumpa. Hal lain cikgu dah pernah jumpa dia. Kalau paling tinggi jam lah. Yang paling cikgu tengok adalah saat. Cuma kebanyakan soalan dalam saat sahaja. Okey, yang ini cikgu bagi contoh sahaja equation dia. Bukan semestinya gini. Ini bukannya persamaan am, cuma kat sini cikgu nak khabar tiap-tiap ni ada T belaka. Ni pun ada T. Ni pun ada T. Ni pun ada T. Ada T belaka. Okey, bila menyebutkan pasal T, yang perlu awak kena tahu, T dia ada apa? T bermula daripada T apa? T kosong. Betul tak? Okey, T bermula daripada T kosong. T bermula daripada T kosong. Ingat, origin T kosong. Tak gerak. Zarah tu tak gerak. Adakah masa yang diambil? Tidak ada. T kosong. Okey, dan seterusnya. Dia meningkat. Dan T tidak boleh negatif. T tidak boleh negatif. Yang kedua, T tidak boleh negatif. Okey, syarat untuk T. Yang pertamanya adalah T sama kosong. Yang keduanya, T tidak boleh negatif. Okey, negatif. Cikgu tulis lah. Contohnya, dalam penyelesaian, bila buat kaedah perfaktoran, Maisarah, Akilah. Tiba-tiba angkat tangan. Awak nak apa sayang? Okey, so T tidak sama dengan negatif ni. Contohnya, awak buat perfaktoran, tiba-tiba dapat T negatif. Tertekan. Stres ke Mat ni? Tekan dah. Okey. Tiba-tiba awak buat kaedah perfaktoran dapat T negatif. T negatif itu kita ignorekannya. Kita abaikannya. Supaya apa? Sebab T negatif tidak boleh diterima dalam proses kerja kita dalam soalan ni dah. Mana ada T negatif lah. So kita tengok in reality. Okey, so yang ni cikgu rasa tidak ada masalah. Dia memberi hakkan kepada jarak kat sini, betul tak? Ataupun sesarang negatif 1 dengan 3. So sesarang dia berapa? Sesarang dia berapa sini? Kalau daripada kosong, dia akan jadi 3. Betul tak? Tapi daripada kosong ke kiri, dia jadi negatif 1. Sebab sesarang adalah, dia ada apa? Dia ada magnitude.
Apabila berada di kosong, sasarannya adalah kosong. Katakan perempuan ni dia ada kat kosong. So sasarannya kosong. Okey, kalau dia tanya jarak. Jarak antara sebelum dengan selepas adalah 4 meter. So awak kena tahulah jarak dengan sasaran. Okey. Dia kata apa kat sini? Sesarang S suatu zarah dari satu titik tetap ialah jarak di antara zarah itu. Okey. Dan titik tetap tersebut juga diukur dengan jarak tertentu. Okey, awak kena ingat beza sesaran dengan bezanya jarak. Okey, beza sesaran dengan bezanya jarak. Okey, yang ini awak dah ambil fizik, cikgu rasa tidak ada masalah. Okey, aktiviti penukar benarnya pepeh untuk learning. Tapi kita tak boleh nak buat kita dah nak buat benda sebelum masuk silibus ni sebenarnya cikgu dah buat sedikit eksperimen ni pergi ke makmal fizik cikgu buat tapi memang best lah kita dapat hasil dia. Kita dapat hasil dia. Okey, ni. Dia menggunakan sesaran seketika. Ni term dia. Sesaran suatu zarah pada masa tertentu dikenali sebagai sesaran seketika. Masa tertentu. Keyword dia adalah masa tertentu. Masanya tertentu. Okey, kedudukan zarah itu boleh diperhatikan daripada zarah. Okey, ini term saja Cuma kat sini, cikgu nak khabar, kita boleh, ini daripada apa? Daripada garis nombor, kita boleh tukar dia kepada bentuk graf. Kita boleh tukar dia ke dalam bentuk graf. Macam gini lah. Okey, so bacalah kat sini. Contohnya kosong, satu tengok satu ke bawah. Sebab apa? Jarak dia negatif 2. Lepas tu dia balik-balik T2. T2 berapa? T2. T2 pun dia, T2 pun dia negatif 2 ni. Negatif 2. T1 dia negatif 2. T2 pun negatif 2. Tengok. Negatif 2 ada kat sini ada kat sini Lepas tu apa? Lepas tu dia bagi T3 dia kosong. Ni T3 dia kosong. Okey, dan T4 dia adalah 4. Ni adalah T4 dia 4. Tu kita tengok S. S adalah equation dia. Tengok S ada T, betul tak? So daripada ni kita boleh plot dia dalam bentuk graf. T bermaksud untuk graf Untuk graf T yang kat bawah ni bermaksud ke kiri. Yang atas ni maksudnya ke kanan. Jangan tukar lah. Yang ini ke kiri, yang bawah ni ke kiri, yang atas ni ke kanan. Kalau kita plot macam biasa, ke kiri negatif, ke kanan positif. Okay, ni lah cerita dia. Ia boleh plot. Tapi soalan periksa tak ada plot gini. Ya. Dalam periksa biasanya dia suruh kira-kira dulu. Okay. Lepas tu, awak bacalah syarat kat sini. Okay. Awak pun baca contoh 1, bacalah contoh 2. Apa lagi bacalah hal laju. Hal laju pun tidak ada masalah. Apa maksud hal laju kat sini? Kadar perubahan sesarang. Okey. Lupa nak tulis. Okey, kalau S adalah sesarang, betul tak? Okey, kalau V adalah ds per dengan dt. Nampak tak kat sini? Ini adalah pembezaan. Kalau A bermaksud dv per dt. Okay, ambil hak umum dulu. Okay, ambil hak ni dulu. Okay, tak silap cikgu ada nota belakang ni. Mana nota dia lah. Ni nota dia. Ni. Ni jawab kena tahu. Kalau S, okay, nak pergi kepada hal laju adalah ds per dt. Kalau V nak pergi kepada pecutab, A adalah okay, A sama dengan dV per dt ataupun D kuasa 2S per dt. Ni jawab kena hafal. Okay, hafal. Ini atas dia nama dia pembezaan. Pembezaan. Bawah ni nama dia pengamiran. Tu je. Atas pembezaan, bawah adalah pengamiran.
Okey, so aplikasi ni nota sasaran awal, halaju awal, pecutan awal, T mesti kosong. Mula-mula starting. V maksimum, V minimum, V kosong. Tapi V kosong. Sasaran minimum, sasaran maksimum, V kosong. Dia terbalik. Okey. Kalau halaju, sasaran semua awal ni T kosong. Okey, kalau yang awal ni berkenaan dengan T kosong. Sebab kita mula daripada mula-mula yang nak start. Okey, kalau sasaran V kosong, kalau halaju A kosong. Okey, kalau awak faham ni sebenarnya dah memadai sebenarnya. Okey sebenarnya. Okey. So kita pergi soalan satu persatu. Kita cuba faham dulu sikit-sikit hari ni. Sebab soalan periksa biasanya kalau masuk awal-awal ni dia suruh kira je dulu. Dia tak payah mana. Okey. Macam ke soalan baru ni sukatan pula. Dia suruh apa? Dia suruh bukti je dulu. Okey, so soalan tu dah jadi soalan yang senang. Okey. Yang lain tu cikgu rasa sama lah. Yang lain dah belajar fizik lah. Okey, halaju tengok term dia Sebelum cikgu pergi laju, halaju. Okey. Beza halaju dengan laju. Tadi sasaran dengan jarak. Sekarang ni halaju dengan laju. Laju adalah kadar perubahan jarak per dengan masa. Kadang-kadang soalan laju pun ditanya. Kadang-kadang. Tapi kalau soalan tu laju ditanya, biasanya senang kita nak kira. Sebab laju ni ramai orang boleh buat. Tapi hal laju ni ramai tak boleh buat. Sebab ia nak melibatkan pengambilan dengan pembezaan kat sini. Okey, yang ini pun sama. Okey. V pun boleh plot dalam bentuk graf. Okey, V pun boleh plot dalam bentuk graf. Atas ni pecutam. Halaju bertambah. Bawah ni adalah halaju berkurang. Boleh juga plot dalam bentuk graf. Awak bacalah sendiri. Sebab panjang kan nak baca ni. Sebab ulang-ulang benda yang sama juga dalam fizik. Okey, yang lain pun tidak ada masalah. Okey, ada halaju awal. Apa maksud halaju awal? T kosong. Okey, cuma kat sini cikgu tertarik dengan perkataan pecutan malah. Okey, pecutan dia ada 3 istilah Pecutan malah, pecutan tak malah, 1. Okey, dan yang keduanya adalah pecutan seketika. Awak kena tahu maksud pecutan yang pertama. Yang keduanya adalah pecutan malah dengan tak malah. Yang ketiganya adalah pecutan seketika. Istilah itu memberi maksud yang berbeza. Kalau pecutan dia ada 2. Iaitu apa? dV per dt. Ataupun D kuasa 2 S per dt kuasa 2. Nyah pecutan. Oh ya, nyah pecutan. Okey. Siapa yang tanya nyah pecutan ni? Tak ada baca. Okey, betul. Dalam pecutan dia ada nyah. Nyah ni bukan bapuk. Pecutan dia semakin berkurang. Kita panggil nyah ni adalah istilah lama. Okey. Istilah lama. Okey. So apa maksud pecutan malah? Pecutan seragam. Pecutan seragam. Ayat standard pecutan seragam. Cikgu tak tahu apa ni guna pecutan malah. Ia balik zaman cikgu dulu. Zaman cikgu dulu panggil pecutan malah. Lepas habis belajar tu jadi cikgu, dalam matematik guna pecutan seragam. Okey, pecutan seragam. Lepas tu learning naik balik ke pecutan malah. Cikgu tak tahu. Istilah. Okey, istilah. Okey. Pecutan malah ni dia berlawan dengan pecutan tak malah. Tu je. Okey. Maknanya gitu. Kalau awak tahu pecutan malah, dia lawan dia pecutan tak malah. Okey. Yang ketiganya adalah pecutan seketika. Okey, pecutan seketika ni adalah dalam tempoh tertentu. Contohnya dia nak tengok, dia nak kaji ataupun soalan nak maklum antara T1 hingga T3. Itu adalah pecutan seketika. Okey. So istilah pecutan dia ada 2. Pecutan dengan nyah pecutan. Okey. Sebab apa? Dia boleh buat gerah juga. Dia boleh buat gerah juga. Ingat tiga-tiga boleh buat gerah belaka. Tiga-tiga boleh buat gerah belaka. Kalau soalan gerah ni bagi cikgu arah dia tinggi sikit. Okey, untuk soalan gerah dia arah dia tinggi sikit. Okey, so cikgu nak pergi ke soalan latihan. Kalau nak bincang contoh ni cikgu rasa tidak ada masalah. Okey, semua melibatkan term. Okey, cikgu nak pergi ke soalan latihan diri 8.1. Okey.
Okey, cikgu harap semua bersedia semua bersedia dengan buku-buku. Okey, dengan apa? Okey, sebab sekarang ni banyak laporan menyatakan. Okey, laporan menyatakan bahawa anak dia masuk kelas tapi on Google Meet terus tidur. Okey, maknanya gitu. Ada tu dia on, dia masuk, lepas tu dia left. Ada juga gitu. Okay, so cikgu malas lah. Nak tu bab kita ada laporan daripada mak ayah, laporan daripada guru, tapi cikgu malas nak layan benda-benda gitu. Sebab cikgu yakin dengan kelas cikgu ni bahawa semua ni bagus. Tidak ambil kesempatan. Okay, kalau awak ambil kesempatan bagi cikgu dah rugi. Cikgu dah rugi cuma cikgu nak membantu awak. Okay, cikgu nak membantu awak. Sebab awak dapat result A, awak yang dapat. Okay, macam kita jumpa baru ni Nak Ain kan. Dia dah apply besesuai sekarang. Okay. So kalau awak buat, awak yang dapat. Okay, cikgu hanya membantu sahaja. Okay, buat tahun depan cikgu jadi cikgu lagi. Cikgu lagi, jadi cikgu lagi. Sampailah cikgu mampus. Dah lah sampailah peceng lah maknanya kan. Kalau dijodohkan lagi. Okay. Cikgu nak ni sekejap nanti senang cikgu nak buat dalam modul tu dia. Oh, cikgu dah ni cikgu tak share screen kalau tak boleh tunjuk. Cikgu share screen. Okey, cuba buat buat dulu sekejap. Pela-pela cikgu nak ni. Patutnya cikgu share gini lah baru nampak cikgu buat apa-apa kan. Tu dia. Sebenarnya cikgu nak paste lalu dalam ni. Okay, learning. Cikgu dapat ilham lah sikit. Cikgu dah buat. Cikgu dah compile untuk soalan sahaja. Okay, contohnya ni soalan nombor indeks. Okay, yang baru ni bersama dengan kelas Kumpulan 2 sukatan membulat. Okay, dari ni kita masuk kinematik gerakan linear. Cikgu copy paste untuk soalan sahaja. Okay, supaya apa? Supaya nanti awak nak study senang. Sebab cikgu tengok dah bila cikgu renung dan sebagainya. Sebab ni benda yang baru. Sebab cikgu rasa nanti Jakarta pun tinggi lagi sekarang ni. Mungkin yalah kena lockdown lagi kot. Kemungkinan. Cuma kita doakan yang baik-baik lah. Okay. So kemungkinannya nanti bila awak nak masuk apa-apa, awak boleh apa? Awak boleh select balik nota cikgu. Nota soalan-soalan yang telah kita bincang. Cikgu compile satu-satu. Dengan buat dalam keadaan baik lah. Yang mana perlu ni, cikgu buat dalam keadaan baik. Cuma sekarang ni cikgu compile, cuma buku nilang je cikgu nak pergi photostat lagi. Kalau ada buku nilang, boleh kita buat Okay. Okay, boleh soalan pertama? Okay, bila dapat soalan, macam biasalah. Apa yang perlu awak kena buat? Bila dapat soalan? Contoh maklumat. Okay, ya betul belaka. Alhamdulillah, betul belaka. Keluarkan maklumat, contoh-contoh. Okay, ni buku teks tau. Buku teks tu cikgu nak minta tolong je. Okay, tolong apa? Tolong contoh pakai pensel. Buku teks awak tu, awak adalah orang yang pertama guna buku teks baru buku teks baru ni. Ni orang panggil buku teks baru sukatan KSSM. Awak contohlah pakai pensel, awak garislah awak mana patut. Sebab kadang-kadang kita contoh ni, kita boleh tolong kepada junior-junior kita nak jawab nanti. Okay, so biasanya cikgu nak contoh yang mana? Jangan contoh yang belaka. Contoh yang mana perlu. Okay, yang pertamanya yang perlu cikgu tengok kat sini S ni, equation dia. Ni perlu. S kat sini adalah apa? S adalah sesaraf. Okey, yang ini mukadimah je. Ada masalah kan nak baca. Bergerak di sepanjang garis lurus dan melalui satu titik O. Boleh je baca. Dan okey, S ni T kita dah tahu dah masa tak? Okey, dalam saat. Okey, dalam saat. So T dia dalam saat. Okey, but T ni dia ada 3 kemungkinan. Saat, minit, jam. Setakat ni saat je cikgu banyak jumpa dengan minit. Okey, jam tak pernah jumpa lagi. Tapi dalam buku mana dulu cikgu pernah jumpa soalan tu dalam jam. Okey. Dalam buku teks kita semuanya dalam saat. Okey, dalam saat belaka. Okey.
Okey, selepas bergerak bermula, tidak ada masalah. Okey. Yang pertama, dia menggunakan kata kunci, sesarang seketika. Apa maksud sesarang seketika? Kita ada laju seketika, kita ada sesarang seketika. Sesarang seketika itu bermaksud dia uji dalam tempoh tertentu. Contohnya tempoh kat sini adalah T sama dengan kosong. Yang keduanya adalah T sama dengan 2. Maknanya ikut T sahaja. Okey. Boleh kat sini? Tengok pada T sahaja. Okey. So kat sini cikgu nak panjang sikit lah sebab kita nak apa? Kita nak buat gambar rajah, kena garis nombor nanti. Okey, garis nombor. Cikgu ajar 2 dalam 1 lalu senang. Okey, gitu. Okey, yang kedua B. Bilakah zarah? Bila ni tempat lah maknanya. Bilakah ni maknanya tempat. Sedap? Bilakah? Bilakah tempat ke masa? Kuapa memari? Bila memari? Maknanya. Bilakah kat sini mungkin tempat, tapi kat sini untuk soalan tajuk ni dia lebih kepada masa. Bila menggunakan perkataan bila, ini bermaksud merujuk kepada masa. Okey. Masa apa? Mula melalui titik O. O ni bermaksud asalah. Maknanya melalui titik O. Okey. Berada 9 meter di sebalik kanan titik O. Okey, yang ni cikgu akan guna diagram lah. Okey, analisis cikgu, cikgu akan guna diagram. Ini sebenarnya ayat-ayat fizik je. Cuma kita jadi confused ni bila apa? Bila dia melibatkan pengiraan. Cikgu, saya dah minat lah pengiraan. Jangan kata gitu. Tak baik kata gitu. Jadi doa kan? Yang keduanya, tak boleh kata gitu. Kan cikgu nak semua pelajar cikgu jadi usahawan berjaya. Tak kira lah nak jadi benda pun. Tapi kena ada bisnes lah. Pak cikgu tengok kesan daripada COVID ni kena ada backup bisnes. Okey. Tapi kalau ada pitih gini, main sahang kalau pandai. Tak pandai jangan main. Okey. Tentukan julak. Perkataan julak. Julak dia banyak, lebih besar, lebih kecil. Syarat dia apa? Dalam saat apabila zarah itu berada di kanan titik O. O ini adalah asalah. Okay, nampak? Di kanan. Di kanan maknanya apa? Dia nak apa? Tentukan masa, julak masa zarah itu. So kat sini kita boleh katakan kita guna S lah. Bagi soalan yang bagi S So S ke kanan. S lebih besar dari kosong. Maknanya S positif lah. Bila baca soalan ni nampak payah. Okay, bila nampak payah, kita cuba buat dalam bentuk yang paling senang. So bentuk apa yang paling senang? Orang kata bentuk yang paling senang adalah meniru dalam peperiksaan. Jangan meniru dalam peperiksaan. Cikgu pernah dapat laporan yang meniru dalam peperiksaan tu 3 tahun result dia kena hold. Rugi saja. Rugi saja. Okay. So cikgu ambil dulu. Yang pertamanya dia bagi S Okay, S kat sini. Cikgu obal lah. Nak bus sini pun cikgu obal lah. Sebab dia adalah maklumat induk Okay. Dia bagi S sama dengan 2T kuasa 2 tolak 5T tolak 3. Okay, ni yang pertama. Okay, yang pertama yang diberi dalam soalan ni. Okay, dalam soalan ni. Okay. Okay, yang pertama 1A. Baru kita nak jawab 1A. Okay, jangan gaduh-gaduh nak jawab lagi. Relax je dulu. Okay, relax je dulu. Okay, bila dapat macam tu, apakah yang perlu awak kena buat? Awak tengok syarat dia. Dia kata apa? Sesarang seketika. Ingat, bila ada perkataan seketika, dia hanya uji kita dalam tempoh apa yang dia uji. Okay, dalam tempoh apa yang dia uji. Tu je awak kena faham. Okay, tempoh dia apa kat sini? Tempoh dia adalah T sama dengan kosong. So, T sama dengan kosong bermaksud S dia adalah
2. Okay, nampak? Okay, masukkan T dengan apa? Kosong. Kuasa 2. Tu cikgu kata soalan ni senang je. Siapa nak score soalan ni darah periksa, insyaAllah boleh ikut. Daripada 10 dapat 8 dah okey. Alhamdulillah. So dapat apa sini? Dapat negatif 3. Nampak tak? Negatif 3. Okey. Ni untuk A1. Okey, nanti cikgu combine Nanti cikgu combine buat apa? Buat garis Okey, untuk A2. A2 adalah T2. T2, Allah Akbar. Apa nak bekas biasalah internet internet hujan-hujan dia gini dah. Okey. S sama dengan hujan pun gitu juga. Okey. Okey, kuasa 2 tolak 5, kuasa 2 tolak dengan 3. Lepas tu awak selesai kat sini, awak tekan je kalkulator. Tekan je sebaris kalkulator, dapat apa sini? Dapat negatif 5. Okey. So tengok balik soalan. Ia suruh terang tak? Cari sesarang zarah itu. Dah, ia tak suruh terang ni. Kadang-kadang soalan ia suruh terang Okay, explain Tapi soalan ni tak suruh terang. So kira saja. Cuma tambahan cikgu. Sebab ni tajuk yang pertama kita. Kalau awak nak buat analisis. Okay, cikgu showkan pakai apa? Pakai garis nombor. Okay, contohnya kat sini. Okay, ni adalah kosong. Betul tak? Okay, ni cikgu buat nombor 2. Okay, nombor 4. Maaf, 6. Okay. Nampak tak sini? Faham tak gaya nombor? Gaya nombor ni cikgu ambil dari sini kan? Pening pening. Baru ni ada dah orang belajar pening. Ni garis nombor. Okay, yang menegak adalah S. Ni, S 068, negatif 10, negatif 2. Nampak tak? Okay. So ini adalah S. Okay, so S yang kita dapat adalah negatif 3. Okay, yang seterusnya yang kita dapat adalah negatif 5. Cara dia macam ni. Okay, sebab data kita sikit kalau data kita ada 3, ada 4, ada 5, senang sikit kita nak plot. Okay, apabila T kosong, zarah ni duduk sini. Apabila T kosong. Nampak tak? Apabila T tu 2, dia menuju ke kiri. Ini adalah T sama dengan 2. T kosong, T2. Okey. Harap je lah T kosong, T sama dengan 2 kat sini. Nampak tak? Kalau tak rasa tak puas hati, masuk lagi T3. T4, T5. Tengok ia ke mana. Sebenarnya objek ini, okey, objek ni analisis Objek kat sini, objek bergerak ke kiri. Ini yang sangat penting. Awak balik tadi dah perlu buat. Cuma kita nak analisis. Kita tahu dah objek ni bergerak ke kiri. Sebab ada soalan ni, objek tu akan ke kanan balik. Ada soalan ni. Dia kata apa? Apabila melalui ni lah. Apabila melalui O. Dia suruh mencari masa. Untuk B ni, cari O. Okay. So kita tengok objek ni dia bergerak ke kiri. Dia ingat satu ketika, okey, satu ketika bila? Nanti kita kira lah. Okey, satu ketika tu objek tu akan pergi ke mana? Dia akan patah balik. Cikgu pada pen merah ni, dia turn orang kata. Dia turn ke sini. Dia tak ke kiri semua tak. Tajuk ni dia akan ke kiri, lepas tu dia U-turn. Mungkin dia ke kanan. Dia ke kanan, lepas tu dia U-turn ke kiri. Gitu kaedah dia. Okey, dia akan okey. Hot merah ni satu ketiga dia ada turning point turning point. Kalau siapa boleh baca status cikgu ada turning point. Apa maksud turning point? Okey. So kat sini adalah awak U-turn ke sini, ke kanan. Okey, U-turn ke kanan. Okay, so analisis cikgu suka. Cikgu suka tajuk ni sebenarnya, tapi tajuk kita pendek sikit sangat tajuk ni. Okay, cikgu suka tajuk ni.
Sebab dia link dengan fizik. Cikgu option dulu fizik nak khabar. Tapi lama nak mengajar fizik. Best juga nak mengajar fizik tau. Terang yang mengajar fizik. Okay. Bilakah zarah itu? Bilakah ini adalah berpandukan kepada masa? Kita je yang tahu. Bila masa mula melalui titik U. Maknanya nak suruh lalu titik U ni. Titik U bermaksud X sama dengan kosong kat sini. Okay. Bila dia lalu? Okay. Titik O kat sini. Okay. Titik O kat sini adalah titik pada asalang. Iaitu S dia sama dengan kosong. Kalau kita nak kira T di kita tu mesti T kosong. Kedudukan mana-mana tidak ada masalah. Tapi kalau untuk sasaran S dia adalah kosong. Contohnya T kosong dia duduk sini dah. Maknanya objek tu gerak dia duduk di sebelah negatif 3 dah laluan dia. Ke sebelah kiri. Negatif ni makna sebelah kiri sebanyak 3 meter tau. Ada kamu unit sini. Meter. Okay, unit sini meter. Okay. So kat sini maksudnya, maksud kat sini iaitu dia kata apa? Mula melalui titik O. Mula melalui titik O kat sini. Titik O, sorry. Mana okey. Okay. O kat sini bermaksud asalan ni, di O ni. Maksudnya. So kat sini bermaksud S sama dengan kosong. O origin. Origin bila? Semasa jaraknya adalah kosong. Awak kena ingat situ. Itu adalah term dia. So masuk je lah. Masuk daripada dia bagi ni. Iaitu 2T kuasa 2 tolak dengan 5T tolak dengan 3. Oh maaf kecil takut tak nampak. Kita besarkan lagi. Okey, dah jadi perfaktoran kat sini. Okey, bila jadi perfaktoran awak kira dulu T sama apa sini? T3, satu lagi T adalah negatif 1/2. Yang ini kita abaikan. Okey, abaikan. Okey, yang ini kita terima. Okey, so kat sini dapat T tolak 3. Kat sini akan dapat 2T tambah 1. Sama dengan kosong. Okey, so dia melalui bila? Semasa T sama dengan 3. Tak percaya kita kira kita cuba kira T3 dapat berapa? Okey, kita kira. Kita kira sini lah. Okey, kita kira kat sini. Okey, cikgu guna pen merah ni, cikgu kira. Okey, S sama dengan 2. Okey, 2. Okey, T adalah 3. Kuasa 2 tolak 5. Kuasa 3 tolak dengan 3. Tekanlah toyo awak ni. Ni tekan toyo awak ni. Okey, tekan je. Okey, so awak dapat apa? Dapat kosong. Nampak dapat kosong. So kat sini, okey, kat sini adalah apa? T sama dengan 3. Kalau kita tengok daripada objek tu, okey, cikgu padang dulu ni. Okey, T kosong duduk sini lah. T1 duduk di antara ni lah. T2 duduk sini. Tiba-tiba T3 ni dia dah U-turn dah. Duduk kat sini. Gini gambar rajah dia. T kosong, T2, lepas tu T3 dia dah U-turn. Nampak pergerakan dia? Okey, nampak pergerakan dia. Okey, sebab apa cikgu nak buat ni? Nanti cikgu nak plotkan graf. Okey, cikgu nak plotkan graf untuk S Okey, yang ketiga dia kata berada 9 meter di sebelah kanan T kosong. Okey, berada di, dia kata apa? Keyword dia ni. 9 meter. Apa maksud 9 meter? S sama dengan 9. Sebab S unit dia adalah meter. Di sebalik sebelah kanan. Maknanya 9 ni adalah 9 positif lah. Kalau di sebalik sebelah kiri, 9 ni adalah 9 negatif. Okey. Kanan.
Kanan maknanya positif. Okey, kanan maknanya positif. Okey, untuk soalan yang kedua, B2. Oh, sorry. Okey, B2. Okey. B2 kat sini. Okey, yang perlu awak tahu kat sini, yang pertamanya yang perlu awak tahu adalah S sama dengan 9. Ingat, S sama dengan 9, 9 adalah positif. Okey, so awak masuk balik persamaan ni. Okey, 2T kuasa 2 ni, awak masuk balik. 2T kuasa 2. Okey, tolak dengan 5T. Okey, tolak dengan 3 sama dengan 9. Pindah ke sebelah kiri. So 2T kuasa 2 tolak 5T tolak dengan 12 sama dengan kosong. Lepas tu fakturkan dia. Dapatlah T sama dengan 4. Okey, T satu lagi bersamaan negatif 1/2. Yang negatif kita abaikan. 3/2 apa? Bukan 3/2. Sorry, bukan 1/2. Sebut 3/2, tulis 1/2. Ini adalah 3/2. Okey, so kat sini 3/2 negatif. Ingat, tempoh negatif kita abaikan. Okey, so kat sini adalah diterima. Yang ini kita terima. Okey, so kat sini akan dapat T tolak 4. Kat sini akan dapat 2T tambah 3 sama dengan kosong. Okay, nampak kat sini gitu. Okay, so dia nak ke kanan, maka ingat tulis balik jawapan dia. T sama dengan 4. Maknanya tulis balik. Jawapan terakhir adalah jawapan yang diterima. Okay, so tak percaya kita kira balik hak warna hitam ni. Okay, yang warna hitam ni kita kira T sama apa ni? Kita kira ni T sama dengan 4. Kita kira. Okay, kita kira apabila S sama dengan 2 4 kuasa 3 tolak dengan 5 4 tolak 3. Masuk je. Kita belajar tajuk ni macam ke kau lama kau senang bukan kau lama kau payah, tapi kena ingat term lah. Cikgu anggap benda ni senang sebab cikgu dah menguasai sedikit fizik dululah. Okey, cikgu menguasai fizik dulu. Okey, sila ni adalah prosedur. Macam mana? Okey, ni adalah prosedur. Okey, equation asal dia kuasa 2 Okey, so dapat 9. So kat sini menyatakan bahawa cikgu padang lah ni Okey. Okey, so kat sini menyatakan bahawa katakan sini 9. 9 ni semasa zarah tu adalah T sama dengan 9. So dia pergi ke sini. Okey, dia pergi sini, dia pergi sini, dia pergi sini. Cikgu buat straight ni lah. Aku dah rapor. Okey ni. Okey. So daripada sini sebenarnya kita boleh buat plot graf dia. Katakan cikgu tak pandai nak buat plot graf. Tak apa, cikgu ajar dulu. Okey, hal ni hanya boleh buat kat rumah pakai Desmos. Okey. Buat kat rumah dan ada apa? Dan ada apa? Dan ada internet lah Desmos. Okey, Desmos ni awak masuk balik equation dia. 2T kuasa 2 tolak 5T tolak 3. Jangan buat T, buat Y. S ni, buat X. S ni buat Y. Sebab dia tak boleh baca S kat sini. Sebab dia hanya baca paksi X dengan paksi Y. So, cikgu buat Y sama dengan, Y adalah S Okay, 2X. Okay. Kuasa 2. Okay, tambah dengan apa? Tolak dengan 5X tolak dengan 3. Kalau awak tak percaya, awak boleh check ni. Ni. Check ni. Tapi kita tak lokis belakang, kita lokis sampai sini je. Okay, naik atas. Lepas tu sampailah. Kita check balik Okay. T adalah X. Apabila T kosong. Okay. X negatif 3. Okay. T kosong, X negatif 3. Mesti negatif 3 sini. Nampak tak negatif 3 tu? T kosong, X negatif 3. Lepas tu kita check balik.
Okey, kita check apa? T2 X negatif 5. Kita cari T2. Betul sikit T2 ni, T2. T2 X negatif 5. Tak dekat lah. Baru dekat ni kan. Okey, ni kosong dia. Tak lekat kosong. Dia akan lekat wanita ni kalau out tu. Tak dengar kata ni. Okey, ataupun kalau awak malas, awak buat gini, awak buat apa? Okey, X sama kosong. Okey, X sama kosong. Ini bersilang senang. Okey, X sama dengan negatif apa ni? X sama dengan 2. Okey, sini bersilang. Berapa bersilang kita buat kemudian kita nak kecil dulu. Okey, lepas tu kita kira balik adik. Okey, kita kira balik adik, kita dapat X sama dengan 3. X adalah T sebab dia tak boleh baca X sama 3 duduk sini. Okey, lepas tu X last sekali adalah X yang 9 meter tu adalah X sama dengan 4. Okey, X sama dengan 4. Okey, so dia duduk sini. Okey, so cara dia klik je silang. Okey, ni 49. Ni 30. Ni 2 negatif 5. 2 negatif 5 maknanya 2 saat jarak dia negatif 5 ke kiri. Okey, yang ini adalah kosong negatif 3. Nampak? Yang koordinat mula-mula ni adalah koordinat masa. Masa kosong jarak negatif 3 ke kiri. Okey. Nampak? Okey, apabila apa? Apabila masanya adalah 2 saat, jaraknya 5 ke kiri. Apabila masanya 3 saat, jaraknya kembali ke sasaran kosong. Apabila masanya adalah 4, okey, 4 saat, jaraknya adalah 9 meter ke kanan. Nampak? Okey, so caranya, okey, ni kalau awak nak apa? Awak nak buat graf. Okey, so cikgu ajar 2 dan 1 lalu senam. Okey, so caranya macam biasalah awak buat graf. Okey, pakai pembaris kalau awak graf. Okey, nampak sini kalau dak tu kita ambil ni, kita copy. Dak lah boleh tengok kiri kanan kat tau. Okey, kita paste sini, boleh paste tau sini. Cikgu dak pernah paste pun sini. Paste. Oh, dak boleh, dak terima. Okey, cuma yang cikgu nampak hari graf dia gini. Gitu je. Tengok graf dia gitu lah. Gitu je. Oh, sorry, start dari bawah. Bukan start sini. Okey, start daripada sini. Sini berapa adik sini? Sini adalah negatif. Ni atas. Iaitu negatif 3. Okey, ni kosong. Okey, apabila T2 adik, iaitu dia dapat negatif 5. Ni katakan T2. Okey, sini adalah, okey, bawah sikit patutnya susah nak rokeh dari graf Okey, kat sini adalah 25. So, okey, so sini apa yang berlaku kat sini? Sini adalah 3. Okey, dan satu lagi ada 4 kat sini tau. So sini adalah apa ni? Sini adalah 9, sini adalah 4. So sini adalah 4, 9. Okey, so graf ingat. Jangan buat Y dengan X. Buat apa kat sini? Buat T dengan X. Kalau soalan tu suruh graf. Gini graf dia. Tapi dalam PSA biasanya soalan pertama tidak suruh pergi lokasi graf. Okey. Sebab ia anggap awak dah siap lagi ni.
Okey, siap soalan nombor 1A dengan B. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya dia guna perkataan apa? Perkataan tentukan julak masa. Julak masa ke kanan. Tengok istilah dia ke kanan. Okey. So kat sini mana pen biru dia guna. Okey, so ke sini. Okey, katakan C kat sini dia kata ke kanan. Ke kanan bermaksud S lebih besar daripada kosong. Cikgu nak kecil ni sebab cikgu nak tulis question kat atas ni. 2T kuasa 2 lah. Apa tak? 2T kuasa 2. Ambil balik S dia. Tolak 5T. Tolak dengan 3 lebih besar daripada kosong. Okey, cikgu nak tulis balik kat situ. Besar lah. Ni besar. Okey, bila jadi macam ni, macam biasalah kita faktorkan dia. Betul, kita faktor dulu. Okey, T kita dapat apa yang pertama? T sama dengan 3. Satu lagi adalah T sama dengan negatif 1/2. So, yang ini kita abaikan. Okey, abaikan. Yang ini kita accept, kita terima. Okey, so T tolak 3 and then 2T tambah 1. Lebih besar daripada kosong. Okey, soalan nak julak. Soalan nak julak. Okey, ingat soalan nak julak. Okey, kalau julak kat sini bermaksud tengok anak panah dia keluar. So, T lebih besar daripada 3. So, T kat sini adalah T4, T5, T6, T7 dan sebagainya. Okey, soalan nak julak. Boleh Boleh tak Ke pening? Boleh yo. Boleh. Alhamdulillah boleh. Okey, so cuba buat latihan buku nilang tu nanti buku nilang tu nanti. Sebab cikgu dah baca dah, cikgu dah study dah buku nilang. Okey, buku nilang tu dia ada soalan apa? Soalan yang apa? Yang senang dulu, yang depan tu. Okey. Sebab dia ada nota kat atas autobahnya buku nilang tu. Setiap benda dia ada nota kat atas. Okey, so awak buat dulu latihan yang diberi tu. Okey, ni dah advance dah Okey, ini adalah berkenaan dengan sesarang. Okey, untuk soalan A sesarang kalau awak tengok. Soalan B adalah apa? Hal laju. Okey, hal laju. Ataupun velocity. Okey, dan soalan nombor 3 adalah pecutam. Awak kena kongsi ketiga-tiga soalan ni. Okey, ketiga-tiga soalan ni. Okey, sebabkan masa 11.30 ni, cikgu hanya bukalah nak tanya apa. Sebab kalau cikgu nak terang ke soalan nombor 2 ni memang dak habis lah. Boleh nak terang. Mungkin A dengan B lah. Sebab cikgu nak cuba ajar awak buat graf lalu. Walaupun soalan dak tanya buat graf, okey, cuba buat graf dulu. Okey, kita tengok. Okey, awak mahir dah buat graf? Tu je. Okey, cuba buat graf dahulu. Tengok apakah yang berlaku. Okey. Boleh? So, cuba tengok. Kena nak suruh terang lalu soalan nombor 2 dengan sedikit masa yang ada. Cikgu. Ya, saya. Saya nak tanya soalan tu. Soalan dah. Kali khabar sesarang seketika, dia bagi T sama dengan kosong. Kiranya dia nak tahu jarak buat dia kaji dalam bila T tu kosong. Ke kan? Kejap. Soalan mana ni awak nak tanya? Soalan 1 Soalan 1 ke soalan 2? 1A. Okey, 1A sekejap 1A ni 1A. Kat mana tu awak nak faham? Saya bukan nak faham tu. Dah? Nak tahu kan ni, nak faham soalan. Nak faham soalan. Okey, kita contoh balik. Boleh. Dia soalan dia tersaing. Gitu je soalan. Okey, tengok
Cikgu padam dah tu. Okay. Okey, ni term Ni term dia. Yang pertamanya yang perlu awak faham adalah cikgu bakal ni. Yang pertamanya ni dulu. Question ni. Okey, yang diberi. Yang keduanya unit dia adalah diameter. Yang ketiganya apa? Mula bergerak Makna benda ni T adalah saat yang mana dia dah mula bergerak. Tak percaya T kosong sama dengan negatif 3 dia. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya awak kena tahu term. Cikgu kata sebab soalan ni penuh dengan term. Faham term beres. Macam je sains lah, faham fotosintesis boleh jawab. Apakah yang perlu ada pada fotosintesis? Cahaya, oksigen, kaji. Okey. So begitu juga dengan soalan ni. Faham perkataan sesaran seketika. Bagus soalannya. Sesaran seketika bermaksud dalam T tempoh yang diberi. Dalam masa yang diberi. Pendek kata masa. Maknanya kat sini dia nak kaji. Sini sebenarnya dia nak kaji apa? Semasa T sama dengan kosong, sesaran dia berapa? Maksudnya. Ni maknanya sesaran seketika. Okey, apabila T sama dengan 2, jarak ni duduk mana ataupun sesaran ni berapa? Tu cikgu nak khabar awak. Cikgu buat wanita ni. Sebab apa cikgu buat wanita ni? Nak tahu pergerakan dia. Tengok. T kosong. Masa tak gerak lagi. Objek tu berada di sebelah kiri. Okey. Kalau tengok kat sini. Apabila T sama dengan kosong, objek dia berada di sebelah kiri. Tu negatif S. Negatif 3. Apabila T sama dengan 2, objeknya berada di sebelah kiri sebanyak 5 meter ke sebelah kiri. Tetapi, bila T sama dengan 3, objek tu berada di kosong. Dia dah U-turn dah ni. Okay. Soalan ni dah akan tanya dia U-turn kat mana. Tu specialnya soalan. Yang awak perlu tahu, objek ni dia akan U-turn. Kadang-kadang dia pergi balik, U-turn pula belah ni. Dia pergi balik, U-turn lah. Maknanya dia dalam satu, macam kita berlari dalam track lah. Okay, kita duduk di atas track dia. Kita pusing di tempat yang sama. Okay, boleh Harry? Okay, kalau rasa ragu-ragu, tolong buat latihan pada buku pada buku mana? Buku nilang awak tu. Okay, buat latihan pada buku nilang awak tu. Okay, supaya mantap lagi. Okay, mantap Pak Bu. Okay. Okay. Cikgu baru terang yang pertama. Nanti kita akan macam gini bilakah? Bila ni dia ada kemungkinan sama ada T ataupun S. Tapi kalau kita tengok bermula titik O. O ni bagi S. Ini bagi S. Ini bagi S. So kalau you bagi S maknanya you nak T lah. You nak T berapa. Tu je kita nak tackle soalan. Kalau sini you bagi T, awak kena cari S. Sebab bila? Bila bermaksud kedudukan ataupun masa. Okay. Contohnya nanti awak tengok kita tengok sepintas lalu soalan nombor 2. Nombor 2 dia kata, okay, term yang perlu awak kena faham adalah term kat sini lah. Okay, kat sini. V. Ni yang kita guna pakai ni. Yang keduanya unit dia, meter per saat. Yang ketiganya T dia diberi dalam masa apa? Saat kat sini. Okay. Masih lagi term. Halaju seketika. Tengok seketika. Tadi sesaran seketika. Halaju seketika. Maknanya dia suruh cari. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari V apabila T sama dengan 3. Tu je. Dia sama kan ni. T kosong S2. Dia suruh cari S apabila T kosong. Dia suruh cari V apabila T sama dengan 3. Soalan yang memang direct gini je. Soalan bagi cikgu direct lah. Sebab cikgu faham istilah. Untuk awak kena faham dulu istilah dia.
Okey, istilah yang kedua, sebab istilah untuk sasaran dia beza sikit dengan halaju. Halaju dia beza sedikit dengan sasaran. Ada benda yang sama, ada benda yang tidak sama. Okey, contohnya yang sama kat sini seketika lah. Dalam masa tertentu lah maknanya kan. Okey, yang ke B dia kata apa? Apabila nilai-nilai T, apabila zarah itu berhenti. Apa maksud zarah berhenti? Jangan ambil S, ambil V lah buat soalan V ya. So apa maksud zarah berhenti? V sama kosong ya. V sama kosong. Walaupun dok khabar kita tahu. V sama dengan kosong. Macam gini, mula melalui titik O. Mungkin tak pakai titik O, dia kata apa? Mula melalui titik asalam. Bila titik asalam, okey, apa yang berlaku kat sini? S sama dengan kosong. So kat sini pun sama, zarah itu berhenti. Maknanya V sama kosong lah. Soalan ni sangat senang nak score, nak kawak-kawak. Sangat senang. Dalam SPM, resipi cikgu lah. Okey, kalau biasanya pelajar susah sikit nak jawab penyelesaian segitiga. Okay, nombor indeks insyaAllah dapat 8. Biasanya penyelesaian segitiga ni ada semua yang dapat 6/10. So cikgu syukang sama ada kinematik gerakan ataupun linear programming. Cikgu nak bahagian yang ada 10 markah tu sekurang-kurangnya awak dapat 8 markah. Tu je. Paling sikit 8 markah. Kalau awak dapat 6 markah tu bagi cikgu, bahaya juga lah. Tu cikgu sembang dengan tajuk ni. Okay. Yang kedua, yang ketiga C. Okay. Tentukan julat nilai T. Tengok julat. Julat lebih besar, lebih kecil kan. Syarat dia apa? Zarah bergerak ke kiri. Apa maksud zarah bergerak ke kiri? Negatif. Negatif. So kita tak boleh kata negatif yang nak julat. So V lebih kecil daripada kosong. Gitu je. Tadi dia guna ayat apa? Dia guna ayat tadi adalah ke kanan. Berada ke kanan. Ke kanan bermaksud apa kat sini? S lebih besar daripada kosong. Nampak tak? Soalan ni sama je. Tak percaya nanti awak buat soalan nombor 3 ni pun sama. Okey, sama je istilah dia. Okey. Okey, masih lagi ada julat. Tengok C pun ada julat. Okey, cuma istilah kat sini ada perkataan maksimum, minimum. Okey, kalau awak rasa nak senam, okey, nanti habislah nanti awak ambil satu buku nota mana-mana lah. Okey, buku nota mana-mana, awak salin dulu nota ni. Nampak ya? Okey, nota berada kat sini. Ni nota dia. Nota ni cikgu akan paste dalam slide cikgu lah. Okey, mana-mana nota, awak ambil nota ni, awak buat dulu. Ni, ambil ni. Ni. Awak buatlah nota awak ni, katakan nota awak. Ni cikgu buat, cikgu tolong buat nota untuk awak. Okey, ni nota awak. Ni. Tarik besar sikit nak risau comel. Okey, nota. Tapi awak buat adalah kertas awak. Sebab telefon tak benarkan bawa masuk dalam peperiksaan, betul tak? Ni nota ni yang perlu tahu. Sasaran awal, halaju awal, pencutan awal, sasaran minima, halaju minima, okey, dan ada perkataan seketika dia. Seketika tu tulis. Perkataan seketika itu bermaksud pada masa tertentu. Macam cikgu ni tak perlu tulis sebab cikgu tahu dah. Okey. Macam cikgu ni tak perlu tulis sebab cikgu tahu dah. Okey. So seketika tu bermaksud apa? Dalam tempoh tertentu. Contohnya tengok soalan nombor 3 pun sama. Seketika tau. Tempoh dia apa? Tempoh dia adalah T4. Cuma beza kat sini. Okay, tengok beza soalan B. Dia nak apa? Dia nak T lah. Tapi untuk soalan nombor 2B, zarah ia menggunakan perkataan zarah itu berhenti. Sekarang ni dia guna apa? Zarah itu maksimum. Faham tak? Zarah maksimum tengoklah. Zarah maksimum apa maksud? A sama dengan kosong. Zarah halaju maksimum tak? Halaju maksimum minima A sama kosong. Boleh? Okay. So kat sini, maksud zarah itu maksimum. Maksimum ni daripada segi kelajuan lah. Lupa nak highlight kelajuan kat sini. Okay. So kat sini bermaksud apa? A sama dengan kosong.
Ni V sama kosong. Bila zarah itu berhenti. Zarah itu berhenti, V kosong. Laju zarah ialah maksimum, A sama dengan kosong. Okey, lepas tu buat C. Tengok C. Dia kata apa? Dia guna ayat apa C kat sini? Zarah itu menokok. Menokok maknanya bertambah. Okey, dia nak julak masa lah. Okey. Apa maksud menokok? Positif lah. Menyusup maknanya negatif. So kat sini adalah A lebih besar daripada kosong. Okey, itu sahaja. Sama lah. Tengok. ABC sama. Okey. Cuma kalau boleh nanti untuk soalan nombor 1, nombor 2 ni buat graf. Okey. Kalau nak bagus 1, 2, 3 ni buat graf belaka. Senang buat graf belaka. Okey, belajar buat graf. Maknanya 2 dalam 1. Macam tadi lah. Cikgu buat apa ni? Garis nombor. Daripada garis nombor, cikgu tukarkan kepada graf. Nanti awak buat gitulah. Nanti awak buat macam contoh ni. Okey, untuk velocity ataupun hal laju, awak boleh buat garis nombor, tukar dia kepada graf. Okey, garis nombor tukar kepada graf. Tetapi, okey, untuk pecutan buat graf. Boleh kau nak buat garis nombor, tukar kepada graf tapi buat graf. Ataupun nak buat garis nombor pun boleh, tukar kepada graf. Tapi garis nombor awak banyak sikit maklumat. Kalau hak ni 3 maklumat dia. Sesaram, apa tak? S sesaram, yang keduanya T, yang ketiganya adalah V. Kalau hak ni awak buat dalam ni, awak akan jadi 4. Awak akan ada S, awak ada T, ada V, ada A. Ada 4 lah maklumat. Okay, so insyaAllah kita akan temu untuk esok. Esok insyaAllah kita akan sambung sikit lagi untuk soalan. Soalan apa? Soalan B dengan soalan nombor 2 dengan soalan nombor 3. Okay, cikgu rasa dah lewat dah. Minta maaf ambil masa sedikit. Okay, so itu sajalah daripada cikgu pada hari ini. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya pada minggu hadapan. Esok. Minggu hadapan apa? Ya, ada soalan? Okay, itu sajalah daripada cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu? Ya. Kan cikgu cover benda ni rekod kan? And then cikgu cover dalam drive tu, nak check kan? Okay.